nanti. Setiap malam ada kuis. Okay? Setiap malam ada kuis. Okay? 5 soalan. Dan akan ada ujian akhir pada 9 Muharram. Lepas kelas yang terakhir akan ada ujian akhir yang akan menentukan 5 peserta yang mendapat markah tertinggi. Macam ni penceramah kena bagi taklimat ni. Kan? Tak apa. Saya bagi taklimat. Akan menentukan 5 peserta yang tertinggi. Ni belum start lagi Akan mencipta pula. Akan mendefine kan siapa peserta, 5 peserta yang menduduki 5 tempat yang tertinggi yang akan beroleh hadiah lebih kurang bernilai RM150 hadiah tersebut untuk 5 orang. Okay, untuk 5 orang yang akan dapat hadiah bernilai hadiah-hadiah, himpunan hadiah yang bernilai RM150. Okay, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullahu khairan kepada penaja-penaja kita. Dan yang pertama sekali kepada kita punya pengurus. Okay, pengurus bersama saudara akhi Aiman Banna, wafaqahullah, hafizahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala menjadikannya mengajarkannya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkati, menjadikannya alim, amil yang diberkati insya-Allah ta'ala dan melindungi keluarganya sentiasa, amin. Yang baru mendapat cahaya mata, anak perempuan muslimah, insya-Allah dia akan namakan pada hari yang ke-7 esok okey. Dan saya amat bergembira dengan kelahiran tersebut. Barakallahu fi. Kan esok kan? Esok insya-Allah. Yang akan akan diumumkan namanya insya-Allah taala. Nama yang diberkati. Semoga kita berdoakan agar anaknya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian zuriat dan keturunannya. Amin. Okey. Menjadi imam dalam kalangan muttaqin dan muwahhidin. Kuis tu ada time limit ke? Tak ada time limit. Betul tak Akhi? Tak ada time limit kan? 24 jam saja. 24 jam sahaja. Okey, 24 jam sahaja. Okey, so 24 jam daripada waktu kita release link tu kan? Ya betul. Daripada waktu kita release tu, so lepas tu kita akan delete. Kita akan delete kan? Tak boleh submit lah. No, so dah tak boleh submit respon tu. Gagap nak malam ni. Kan dah tak boleh submit respon tu Ya betul. Okey, so 24 hours. So boleh lah selama 23 jam nak ulang fakta tu kan. Hati-hati soalan tu susah. Tengok main-main Akhi Aiman Banna dia buat soalan, boleh lah dengil lah dia dapat 5/5. Tadi saya cuba jawab soalan, saya dapat 3/5. Bayangkan. Saya dapat 3 tuan-tuan. Tukang ceramah dapat 3. Teruk betul tukang ceramah ni. Macam ni nak bagi orang kan. Tukang ceramah dapat 3. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, jangan pandang soalan sebelah mata. Jangan pandang sebelah mata. Kena mata tu kasih betul-betul baca, fokus. Dan yang paling penting fokus dengan apa yang akan disampaikan pada malam ini insya-Allah ta'ala. Musa Al-Kalim 1443 memulakan bahtera perjalanannya pada malam ini 1 Muharram 1443 Hijri insya-Allah ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mengucapkan ribuan apresiasi kepada 3 penaja hadiah kita. Okey, kepada para pemenang kita insya-Allah taala. Siapa dia Akhi Iman? Boleh Akhi sebutkan siapa 3 nama penaja? Okey. So ada 3 sponsor kita. Yang pertama Kedai Buku Sunnah Hadi Akmal. Masya-Allah. Ustaz Hadi Akmal, hafizahullah taala. Gerakan Pena Malaysia. Gerakan Pena Malaysia, masya-Allah. Di bawah Akhi Taufik Tuah. Yang ketiga inilah kek Muhammad Sab, insya-Allah. Kek Muhammad Sab, masya-Allah. Kek Muhammad Sab tu siapa dia punya ejen? Apa? Siapa ejen dia? Kek Muhammad Sab? Markidin lah. Akhi Umar Faruqi, Allah. Yang kumpul dana nak kahwin tu semoga Allah memberikan isteri yang salihah, amin ya rabbal alamin, dan muslimah, amin, dan mencapaikan cita-citanya, memberkati mereka semua, kepada peniaga memberkati mereka punya jualan dan hasil, mencapaikan cita-cita mereka, target mereka, memberkati rezeki mereka dan mengudikan kekayaan kepada mereka untuk disalurkan kepada umat kembali insya-Allah taala. Boleh tak nak kongsi nota di media sosial? Jawapan dia luas-luaskan, sebar-sebarkan. Sebar-sebarkan nota. Okey, sebar-sebarkan nota dan faedah dan ilmu di bawah hashtag tanda palang Musa Al-Kalim. Okey, Musa Al-Kalim. Sama-sama kita menyemarakkan nama Nabi yang mulia. Nama yang Allah Ta'ala muliakan dalam Al-Quran, kita muliakan juga
Okey, kita muliakan juga. Ada rujukan apa-apa ke? Rujukan apa? Tuan-tuan tak perlu rujuk kepada buku-buku sirah. Tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada apa yang saya akan nyatakan. Okey, apa yang saya akan nyatakan, catat. Okey, catat. Poin-poin penting. Lagi-lagi yang saya sebut perlahan. Yang saya sebut perlahan tu maksudnya adalah poin penting lah tu. Okey. Dan seperti mana tertera dalam poster, kita punya program ini Sirah Nabi Musa AS akan merujuk kepada dua rujukan utama. Yang pertama ialah Tarikh Ar-Rusli wal Umam. Tarikh Ar-Rusli wal Umam oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, akan merujuk kepada kitab Qasasul Anbiya oleh Al-Imam Ibn Kathir Al-Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ismail Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okay, dia adalah potongan daripada kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Okay, dan juga kitab-kitab tafsir, seumpama tafsir At-Tabari rahimahullah, kitab tafsir Al-Baghawi rahimahullah oleh Al-Imam Al-Baghawi Ma'al Mutanzil, tafsir Ad-Durrul Manthur oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, tafsir Ibn Abi Hatim oleh Al-Hafiz Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, dan kitab-kitab syarah hadis daripada Al-Quran, Sunnah serta athar para as-salaf. Ini yang kita iltizam untuk ceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Apapun saya tidak akan jadikan ini sebagai daurah kitab. Saya akan jadikannya sebagai bedtime story, tuan-tuan dan puan-puan. So sila rasa mengantuk. Sila rasa mengantuk. Supaya saya boleh ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan bedtime story. Tapi saya yakin tuan-tuan tidak akan mengantuk. Ataupun, dah ngantuk dah Ustaz. Kan? So, janganlah mengantuk. Okay? Fokus. Berikan fokus dan perhatian untuk kisah Nabi yang agung dan mulia ini, insya-Allah ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. So, daurah kali ini menguji kekuatan deria pendengaran tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kekuatan deria pendengaran tuan-tuan dan puan-puan dan ketangkasan tuan-tuan dan puan-puan untuk mencatat nota dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sediakan nota di masa akan datang. Okay, kita akan sediakan nota tulisan di masa akan datang. Maksudnya selepas ini. Okay, selepas ini. Okay, kepada email tuan-tuan ke, insyaAllah kita akan usahakan. Okay. Tapi malam ni saya pinjamkan kepada saya, lend me your ears tuan-tuan dan puan-puan. Pinjamkan kepada saya telinga tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jangan manjakan dia. Jangan manjakan dia. Percayalah kalau kita manjakan mana-mana deria kita, sampai ke sudah tak belajar. Jangan manjakan. Nak belajar, nak pandai, jangan manjakan apa pun deria kita. Mata, tangan, telinga, mulut, jangan manjakan. Jangan, nantilah. Tak apa, nanti ada nota, boleh baca nota. Tak naklah dengar ustaz cakap, confirm nak baca nota pun, tahu, kalau tahu pun tahu-tahu tu je. Dia lain dengan dengar. Okay? So keberkatan ilmu ni tinggi. Nak dapat dia pun kena tinggi juga. Kalau effort kita sebegitu, seciput, secoot lah kita dapat. Faham tak faham ni? Kan? So tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan tentang Musa alaihi salam. Saya mulakan dengan kisah bagaimana, di manakah landscape cerita ini berlaku? Di manakah landscape cerita ini berlaku? Cerita ini Musa alaihi salam berlaku di Mesir, tuan-tuan dan puan-puan. Majority, boleh kata 80% berlaku di Mesir, di Egypt. Egypt kat mana? Dekat Afrika lah. Kan, dekat benua Afrika. Tapi negara tu milik negara Arab lah. Negara orang Arab dan negara orang Qibti. Okay? So, dekat Mesir. Dekat Mesir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana Bani Israel? Bani Israel ni adalah anak cucu cicit Israel. Siapa Israel? Israel ialah Nabi Yaqub alaihi salam. Israel ialah Nabi Yaqub alaihi salam. Sebab itu kita melaknat Yahudi yang kafir, yang menjajah. Okay? Kita utamakan lafaz itu. Okay? Jangan seronok tibai laknat ke atas Israel. Kan? Memang kita faham. Nak laknat tu laknat negara haram. Tapi once kita dah tahu Israel tu nama Nabi, kita kena muliakan. Janganlah pula kita kata, biarlah mana-mana. Tak payah nak bagi kesedaran.
Kan, jangan. Israel ialah nama Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Seperti mana Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsih min qabli an tunazzalat Taurah. Kan, setiap makanan kana hillan li bani Israel, adalah halal untuk Bani Israel. Illa, kecuali, ma harrama Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel ni? Israel ni Nabi Ya'qub. Israel ni siapa? Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ya'qub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. So Nabi Ya'qub ni dia Israel. Bila kita kata Bani Israel ialah keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Mulia tak mulia Bani Israel ni? Mulia tak mulia Yahudi ni daripada keturunan? Mulia. Mulia sungguh. Okay? Keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Keturunan Nabi bang. Kak. Kan? Keturunan Nabi. Bukan keturunan para meswara ke biasa-biasa ke Banjarmasin ke, bukan. Kan? Palembang biasa ke? Palembang biasa keturunan Diraja Majapahit kan? Ini keturunan Nabi. Tahu keturunan Nabi? Okay? Yang kita muliakan Nabi Ya'qub alaihi salam. Itulah dia. Bani Israel. Kelompok Yahudi. Okay? Kelompok Yahudi. Bani Israel. Bani Israel ni asalnya adalah mereka menduduki bumi Kanaan. Bumi Kanaan di mana? Di Palestin sekarang. Di Palestin sekarang. Sekitar Palestin. Jadi, sekitar Palestin. Di sekitar Jordan, di sekitar Palestin, di sekitar Syria. Itu kawasan mereka. Bahkan itulah kawasan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka menerusi lisan bapa mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay? So, asalnya tuan-tuan dan puan-puan, Bani Israel duduk di bumi Kanaan, di bumi Palestin asalnya. Asalnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam membina masjid di situ. Membina Masjidil Aqsa di situ. Siapa yang mula-mula bina tapak Masjidil Aqsa? Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Sulaiman AS menyempurnakan perhiasan-perhiasannya. Membinanya semula. Faham? Nabi Sulaiman menyempurnakan perhiasannya, maksudnya menjadikannya gah. Menjadikannya gah. Ya, orang kata Temple of Solomon, Haikal Sulaiman, Ma'bad Sulaiman, itu Masjidil Aqsa lah tu. Kan? Masjidil Aqsa. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, asalnya mereka duduk di bumi itu. Bagaimana pula mereka boleh berada di Mesir? Bagaimana? Dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang dicampakkan ke dalam perigi oleh 11 saudara baginda yang lain. Nabi Yusuf AS dicampakkan ke dalam perigi buta oleh 11 adik-beradik dia yang lain. Okay? Dan baginda mengalami ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dijual, dijadikan budak anak angkat oleh pembesar Mesir Al-Aziz. Kan? Dan berlakulah apa yang berlaku. Itu akan ada siri yang lain pula menjelaskan faedah Nabi Yusuf AS. Dan akan ada buku insya-Allah yang saya akan tuliskan. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, Nabi Yusuf AS menjadi pemimpin, boleh kita kata menteri perbendaharaan, menteri kewangan di Mesir pada zaman tersebut. Setelah melalui beberapa ujian, kan, banyaknya ujian, tekanan, masuk penjara, keluar penjara, Allah Ta'ala muliakan Nabi Yusuf AS jadi menteri perbendaharaan, menteri kewangan. Kan, jaga perbendaharaan negara, jaga simpanan makanan negara, simpanan minuman negara, jaga duit negara. Nabi Yusuf AS. Jaga kebajikan rakyat. Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf panggil ayah dia, Nabi Ya'qub, dan 11 adik-beradik dia dulu yang campak dia tu, semua meh sini duduk di Mesir. Mari sini duduk di Mesir. So kerana itulah Bani Israel mereka duduk di Mesir. Itu sejarah dia. Mereka duduk di Mesir. Semua duduk di Mesir. Ketika mereka duduk di Mesir itu, semuanya berada di atas ajaran Islam. Semuanya beragama Islam. Namun lama-kelamaan kepercayaan, kesempurnaan iman mereka terhakis.
mereka terlibat di dalam dosa kerana mereka terlalu mewah hidup di sana. Mereka terlalu mewah hidup di sana. Kan mewah, diberi nikmat, diberi segala macam kesenangan. Segala macam kesenangan. Mereka melakukan dosa, hanyut di dalam dosa. Lantas Nabi Yusuf alaihissalam pun meninggal dunia, wafat, dengan satu ramalan baginda daripada wahyu. Actually dia bukan ramalan sangat, dia adalah isyarat. Isyarat yang menunjukkan sesuatu. Selepas daripada Nabi Yusuf wafat, Bani Israel mengalami zaman-zaman kesusahannya. Ups and down. Hidup ni ups and down kan? Ibarat roda. Sekejap kita berada di atas, nanti kita berada di bawah. Watilkal ayyamu nudawuluha bainan nas. Kami memusingkannya. Hari-hari itu kami memusingkannya. Allah Ta'ala kata. Pusing ibarat roda lah. Atas, kejap bawah. Bawah, nanti atas balik. Kan? So, selepas zaman kesenangan, akan datangnya zaman kesusahan dan kesukaran. Pada zaman Fir'aun selepas itu, Bani Israel dijadikan hamba dan dizalimi sezalim-zalimnya. Dijadikan hamba sehingga taraf kemanusiaan, hak asas manusia mereka dicabut. Mereka dilayan seperti binatang. Binatang layan pun lagi elok. Mereka dipaksa menjadi buruh kasar untuk membina semua monumen-monumen, bangunan-bangunan yang hebat, bangunan-bangunan yang besar, bangunan-bangunan menuju tanda Mesir ketika itu. Name one, piramid, kan, Abu Simbel, apalah, Sphinx tu kan. Semua tu dulu ada lagi banyak daripada sekarang. Dan lagi banyak daripada sekarang. Semua itu, siapa yang dipaksa untuk menjadi buruh? Orang Mesir ke? Tak. Bani Israel. Dia kata, oh, you pendatang. Kan? You pendatang sini, you jadi buruh lah. Kan? You jadi buruh. Mereka dipaksa menjadi buruh. Kemuliaan mereka dahulu dicabut. Harta-harta mereka dirampas. Penuh kesukaran dan kesusahan. Penuh kesukaran dan kesusahan. Amat sukar. Kenapa? Kerana hukuman Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang semakin lama semakin lupa. Mereka tidak mensyirikkan Allah tahu waktu tu. Ingat mereka tidak mensyirikkan Allah. Bani Israel waktu tu belum lagi mensyirikkan Allah Ta'ala. Maksudnya mereka masihlah lagi ada saki-baki Islam tu. Tapi mereka macam zaman kita sekarang ni lah. Islam nama je, IC je nama. Kan? Islamnya sembahyang Jumaat je. Islamnya sembahyang raya je. Macam tu lah. Kan? Tuntutan Islamnya, pakaian Islaminya entah ke mana. Pemahaman penghayatan Islaminya entah ke mana. Tercicir tak tahu kat mana. Kan? Begitulah dia. Mereka bukannya kata Islam, kami perangi Islam. Tak. Mereka dakwa-dakwi je. Kami di atas agama Ibrahim. Kami di atas agama Yusuf. Kami di atas agama Nabi-Nabi, nenek moyang kami. Tapi mereka meninggalkan tuntutan yang sebenarnya. Itu pun Allah Ta'ala dah hukum, tuan-tuan dan puan-puan. Itu pun Allah Ta'ala dah hukum dengan penindasan, kehinaan yang sedemikian rupa. Dijadikan buruh. Sebab itu janganlah kita pelik zaman sekarang ni. Kenapa bukannya kita memerangi Islam pun, tapi kenapa umat masih dijajah? Kenapa kita masih belum menang di Palestin? Jawapan dia adalah kerana belum sempurna lagi. Belum sempurna lagi. Al-Islam dan At-Tauhid itu dibumikan dalam kalangan masyarakat kita. Belum sempurna lagi. Dengan kadar agama kita, iman kita, tauhid kita kepada Allah, kadar itu jugalah keimanan nasrun daripada Allah, nasrun min Allah akan datang kepada kita. Dengan kadar itu jugalah bantuan Allah kepada kita berupa kegemilangan, pembukaan kota-kota yang hebat akan datang kepada kita. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Dengan kadar tauhid kita kepada Allah. Sejauh mana kita meninggalkan, sejauh itu jugalah hukuman dan kehinaan yang Allah Ta'ala hukum kepada kita. Sejauh itu jugalah hukuman Allah yang Allah Ta'ala beri kepada pemimpin yang memimpin kita. Okay? So, kita kena muhasabah diri kita. Jelas? Bani Israel ditindas dengan begitu dahsyat dan kejam. Dijadikan buruh kasar. Langsung tak ada yang kaya, langsung tak ada yang hamba. Tahu hamba? Hamba ni, dia buat satu perbuatan, tak layak dia beri upah.
Kenapa? Kerana dia hamba. Dia tuan punya. Gaji bagi, tak bagi? Tak bagi, tak apa. Dia hamba. Kita kalau tak bagi gaji, boleh mengamuk. Oh, kan? Boleh mengamuk. Tapi hamba kalau tak bagi gaji, tak apa. Dia hamba. Dinafikan hak begitu. Kerana apa? Kerana dia hamba. Bukan sahaja itu. Bahkan diseksa pula tu. Tak kisahlah kamu sakit ke, kamu tak sakit ke, kamu lemah ke, kerja. Kalau tak, kena pukul. Kena sebat. Pom belakang. Kena sebat. Wanita-wanita mereka juga berkhidmat untuk negara Mesir. Tanpa sebarang imbalan, tanpa sebarang bayaran. Lelaki-lelaki mereka dijadikan hamba, buruh kasar binaan, tanpa sebarang bayaran, tanpa sebarang gaji, hanya makanan asasi saja. Makan cukup-cukup je. Dah, makan macam kat dalam penjara tu. Dah, ambil. 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 Duit lebih buat simpanan, takaful insurans. Mampu tak ada. Tak ada. Duit lebih nak beli rumah, tak ada. Rumah spesial je. Mereka dihukum Allah Azza wa Jalla. Namun, Bani Israel, mereka mengetahui, oh, bila sudah ada segelintir mereka yang masih berpegang dengan ajaran Alkitab sesungguh-sungguhnya. Inilah dia. Zaman yang mana Nabi Ibrahim AS, ada ramalan daripada Nabi Ibrahim AS. Diriwayatkan oleh Ibn Kathir dalam Qasasul Anbiya, ma la yazaluna yatadhakaruna bainahum. Mereka sentiasa mengulang-ulang, menyebut-nyebut sesama mereka, ada ramalan, ada prophecies from our ancestors, daripada bapa kita, moyang kita, Ibrahim AS. Kekasih Allah. Yang kita telah cerita kisah beliau, kisah baginda SAW pada Zulhijjah yang lepas. Ada ramalan dari Nabi Allah Ibrahim. Akan datang suatu zaman, kita akan dapat kesusahan. Kita akan ditindas oleh raja Mesir. Oleh Raja Mesir. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf AS ajak ke Mesir. Bukan kerana Nabi Yusuf saja-saja nak apa tu? Nak dekat dengan keluarga dia. Tak, itu amru minallah maqdiyah. Arahan Allah yang terjadi. Pasti terjadi. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim AS pernah cakap, akan ada daripada zuriat keturunanku ini yang akan menggegak gempitakan kekuasaan Mesir, Firaun. Akan ada dari keturunanku ini yang akan menggegak gempitakan, menghancur, menggoncang singgah sana Mesir. Subhanallah. Jadi Bani Israel tahu, inilah zamannya. Kerana apa? Kerana kita di dalam kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra. Kerana kesusahan datang bersamanya kemudahan. Kesusahan datang di dalamnya plot-plot episode-episode kesusahan adalah benih-benih menyemai bantuan, kegemilangan dan kemenangan. Ini kaedah dalam kehidupan. Kesusahan ibarat tanah yang subur, menumbuhkan bibit-bibit bantuan dan kemenangan daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan syarat, sirami ia dengan sabar. Sirami ia dengan ibadah dan tawakkul kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, cakap senang, buat susah. Betul? Semoga Allah meneguhkan kita. Jadi, masyarakat Bani Israel ketika itu kata, oh, ada ramalan. Dan inilah zaman dia, insya-Allah. Inilah zaman dia. Dan ramalan itu bukan ramalan biasa-biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Pada suatu malam, Fir'aun pada zaman tersebut, Fir'aun, raja yang zalim pada zaman tersebut, bermimpi melihat ada seorang, sebelum tu, ada cahaya yang penuh gemilang, penuh kemuliaan, masuk ke dalam Mesir, menerangi rumah-rumah Bani Israel sahaja. Menerangi rumah-rumah Bani Israel sahaja. Manakala rumah warga negara Mesir, bangsa Qibti, bangsa Fir'aun, gelap, tak ada apa-apa. Biasa je, gelap malam. Tapi cahaya ini masuk ke dalam rumah Bani Israel, rumah golongan hamba ni. Cahaya ni menerangi golongan hamba, rumah golongan hamba. Dan dia melihat dalam mimpinya itu dengan jelas. Penuh sedar, penuh jelas, penuh nyata. Bahawa ada seorang bayi, ada seorang lelaki
lahir daripada bangsa hamba ini, bangsa Bani Israel ini, bangsa buruh ni, yang kami hinakan ini, yang akan menghancurkan, yang akan menggegarkan singgah sana Mesir. Lalu Firaun pun panggil dia punya ahli nujum, tukang tilik. Ahli nujum tukang tilik, yang tilik-tilik, yang tengok-tengok bintang, tengok-tengok planet, tengok-tengok tapak tangan, kan, tengok-tengok necromancy bagai-bagai ni, kan? Tengok. Lalu ahli nujum dia berkata, betul lah. Menurut tilikan-tilikan kami kepada Jupiter bagai, Zorah bagai, Pluto bagai, kan, Pluto belum ada kat tu. Semua planet-planet ni, semua kan? Menurut tilikan kami, kena tarikh ni, kena tarikh tu, kena garis ni, kena garis tu, kena bintang tu jatuh, kena bintang ni naik, kena bintang tu terbit, akan ada betul. Tak zaman kau, zaman anak kau. Seorang lelaki daripada keturunan hamba ni, Bani Israel ni, yang akan menghancurkan kerajaan ni. Menghilangkan semua kekayaan. Membawa kecelakaan kepada kerajaan dan empire engkau. Yang akan mencabut kekuasaan itu daripada engkau. Menyebabkan engkau hina sepanjang sejarah. Selama-lamanya dalam sebutan kehinaan tong sampah sejarah. Akan diingati kekalahan itu selama-lamanya. Abadi. Fir'aun pun kecut lah. Takkan tak kecut. Takut. Kan, takut. Oleh kerana itu, nampak tak? Kena tak dengan ramalan Nabi Allah Ibrahim? Kena tak dengan wahyu yang Nabi Allah Ibrahim nyatakan? Kena. Kan, kena. Maka ini adalah amrun minallah. Amrullahi maqdiyah. Yang akan terlaksana. Maka Firaun pun mengarahkan supaya bayi lelaki, kerana dalam mimpi tu bayi lelaki, bukan bayi perempuan. Bayi lelaki daripada Bani Israel, daripada keturunan hamba ni, pada tahun itu dibunuh kesemuanya. Bayi lelaki dibunuh, bayi perempuan dibiarkan hidup. Inilah Allah Ta'ala kata, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Menyembelih, membunuh anak-anak lelaki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan perempuan-perempuan kalian hidup. Kata Al-Imam Syinqiti rahimahullah dalam tafsir Abu Al-Bayan, kerana apa biar lelaki perempuan hidup? Kerana perempuan lebih seksa melihat lelaki suami anak dia mati. Kalau mati ni ialah seksa, tapi seksa sekali tu je. Kan? Seksa sekali tu je. Dia nak seksa tu berganda-ganda. Ganda. Apa lagi seksa yang berganda-ganda kalau sakit tu pelan-pelan. Kan? Dan di antara sakit pelan-pelan adalah sakit emosi. So, depan-depan mak bayi lelaki tu dia bunuh. Depan-depan mak bayi lelaki tu. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Betapa kejam binatangnya orang zaman tu tanpa wahyu daripada Allah. Kan? Betapa kejam. Binatang pun lagi elok lah. Binatang pun jaga anak lah. Kan? Binatang pun ada belas kasihan kepada anak orang lain. Anak binatang lain. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudari sekalian, lelakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup. Supaya apa? Perempuan ni terseksa perlahan-perlahan. Emosi dia terseksa perlahan-perlahan. Itu maksud dia. Dibunuh, bayi dia lelaki, dibunuh. Tapi ada satu problem. Menteri-menteri Firaun dia kata, wahai Maharaja Firaun. Kan, wahai Maharaja Firaun. Kami ni, Maharaja Firaun, kami ni risau. Banyak sangat baby yang dibunuh. Banyak sangat baby lelaki yang dibunuh. Takut berlaku kepupusan etnik pula. Kalau Bani Israel ni pupus, population mereka semakin decreasing, semakin berkurang. Jumlah buruh kita semakin kurang. Jumlah buruh semakin kurang, problem Syekh. Problem kepada our infrastructure and pembangunan. Kata Menteri Pembangunan dia orang. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Menteri Pembangunan Bandar lah, apa komoditi, pemodenan, apa benda lah mesti waktu tu kan. Susah Syekh. Kita punya tenaga buruh kasar akan berkurang. Sebab apa? Sebab Maharaja bunuh banyak sangat. Orang lelaki yang tua semakin banyak mati. Mati sebab apa? Mati sebab semput.
Masalah pernafasan, tarik barang banyak sangat, tarik batu besar sangat, mati. Seksa, imun tak tahan, mati. Dan makin banyak orang mati. Semakin banyak kematian, semakin rendah rate birth. Rate kelahiran semakin rendah. Oh, that is crisis. For our modernization. Untuk pembangunan kita. Kan? Untuk pembangunan kita. So, Fir'aun pun kata, oh lah, kenapa aku tak fikir? Memang dia tak fikir. Memang kepala otak yang tak pandai, tak cerdik. Kan? Rakus ikut nafsu, nak bunuh je kecil. Kan? Lalu dia keluarkanlah keputusan. Okey, setahun bunuh, setahun tak bunuh. Setahun bunuh bayi lelaki, setahun tak bunuh bayi lelaki. Setahun bunuh, setahun tak bunuh. Jelas tak? Jelas. Tahun ni bunuh, tahun ni tak bunuh. Tahun ni bunuh, tahun ni tak bunuh. Tahun ni bunuh, tahun ni tak bunuh. Macam tu. Lalu ada seorang lelaki yang bernama Imran. Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Imran. Dia kahwin, dapat bayi lelaki pada tahun yang bayi lelaki tidak dibunuh. Dia bernasib baik. Dia lahir, dia kahwin. Kan? Dia kahwin sebelum tu dia dah anak perempuan sebelum tu. Kan? Sebelum tu dia ada anak perempuan. Kan? Maksudnya dia kahwin lama lah. Saja dia sebut dia kahwin. Kan? Dia kahwin lama dah. Kemudian dia dan isteri dia, takdir Allah, dapat anak. Isteri dia pregnant, mengandung. Dan tarikh deliver pada tahun dan hari dan bulan pada waktu, pada tahun yang di mana bayi tidak dibunuh. Bayi lelaki tidak dibunuh. Nasib baik lah. Kan, nasib baik. Kan tadi kata setahun bunuh, setahun tak bunuh. Setahun bunuh, setahun tak bunuh. Dia pregnant, isteri dia pregnant, deliver pada tahun bayi lelaki tidak dibunuh. Lalu selamatlah bayi lelaki itu lahir. Yang bakal menjadi insan yang agung. Insan yang hebat. Yang bakal membantu dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bakal harum sebutan namanya sehingga ke hari ini. Siapakah nama bayi itu? Bayi itu adalah Aaron. Aaron. Bukan Aaron Aziz. Aaron Aziz tu pinjam nama daripada Aaron ni. Iaitu Nabi Harun alaihissalam. Harun bin Imran. Dia lahir pada tahun bayi lelaki tidak dibunuh. So Harun ni Allah takdirkan nasib baik. Nasib baik. Selepas deliver, Imran pun gembira. Alhamdulillah dapat anak. Dia dinamakan anak dia Aaron. Ataupun Harun dalam bahasa Arab. Harun bin Imran. Kemudian pada tahun berikutnya, isterinya pregnant lagi rezeki. Kan? Isterinya pregnant lagi. Mengandung lagi. Qadarullah kali ini, pregnant baby kali ini, waktu deliver after 9 months adalah pada tahun bayi lelaki dibunuh. Maka ibunya amat bersedih. Isteri Imran amat bersedih. Sungguh-sungguh bersedih. Dihikayatkan nama isteri Imran, nama ibu kepada Nabi Harun ini adalah Yukhabidh. Yukhabidh ataupun Lia. Layya ataupun Lia. Itu hikayat dia. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil. Yukhabidh ataupun Lia. Dia amat bersedih, dia amat hiba kerana anak yang dibakal lahirkan ini bakal dibunuh oleh tentera Firaun. Anak dia yang kedua ini, bayi dia yang kedua ini selepas abang dia Harun akan dibunuh oleh tentera Firaun. Menurut sangkaannya. Dan betul pun dia punya sangkaan bahawasanya bayi itu lahir pada tahun bayi lelaki harus dibunuh oleh tentera Firaun. Selepas deliver itu,
isteri Imran, mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala? إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Ketika kami mewahyukan kepada ibu kamu apa yang kami wahyukan. Apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada ibu Nabi Musa AS? Wahyu di sini bermaksud ilhamkan. Okay, bukan bermaksud ibu Nabi Musa tu menjadi, oh dah kantoi dah Nabi Musa. Bukannya ibu Nabi Musa tu menjadi Nabi. Okay, tak. Tapi wahyukan di sini bermaksud mengilhamkan. Seperti mana Allah Ta'ala ilhamkan kepada para walinya. Wali boleh lelaki, boleh perempuan. Kan? Allah Ta'ala ilhamkan kepada wali dia. Memandang cahaya Rabbani. Kan, hatinya memandang cahaya Rabbani. Mendapat petunjuk dan taufiq daripada Allah. Firasatnya tepat dan diberi ilham dan taufiq. Ilhamu malaikatil muqarrabin. Ilham para malaikat yang tertinggi. Allah Ta'ala bantu. Kan? Bukannya maksudnya wahyu ni, oh, mak Nabi Musa jadi Nabi. Tak. Kan? Kalau macam tu, lebah pun Nabi lah. Sebab Allah Ta'ala kata dalam surah An-Nahl, Auhayna ila Nahl. Kan? Dan kami wahyukan kepada lebah. So, lebah pun Nabi. Tak, bukan macam tu. Maksudnya, al-ilhamu al-ghaziri. Kan? Maksudnya ilham ghaziri. Maksudnya, kami ilhamkan kepadanya pada naluri dia. Kami ilhamkan kepadanya naluri dia. Tanpa perlu diajar oleh sesiapa pun. Tanpa perlu masuk kelas. Begitu juga ibu Nabi Musa, Allah Ta'ala ilhamkan seperti mana Allah Ta'ala ilhamkan kepada wali-walinya. Apa yang Allah Ta'ala ilhamkan, tapi ilham Allah Ta'ala ni, nak kata di luar jangkaan lah. Di luar kotak. Aniqzi fihi fit tabut. Wahai ibu Nabi Musa. Bayi yang baru lahir ni. Belum bagi nama lagi. Wahai ibu kepada bayi ini. Kamu susukan dia dahulu. Susukan kali pertama. Lepas keluar tu, kamu susukan dia dulu. Susukan dia. Kan, susu kali pertama. Kamu jangan risau. Jangan bersedih. Jangan risau dan jangan bersedih. Okay? Susukan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, Allah Taala kata, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih." Dan kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa, lepas lahir tu, susukan dia dahulu. Jangan sedih-sedih. Okey. Step first, kamu susukan dia dahulu. Susukan. Fa idza khifti alaihi, dan kamu takutkan tentang nasib dia, betul? Kamu takutkan, wahai ibu Nabi Musa, kamu takut bahawasanya anak ini bakal dibunuh oleh Fir'aun. Betul? Kamu takut, betul? Fa'alqi fil yam. Maka, campakkanlah anak ini, letakkan anak ini di sungai Nil. Subhanallah. Dahsyat tak dahsyat ilham yang Allah Ta'ala bagi? Dahsyat. Tersepit di antara dua. Sama ada anak dia dibunuh dengan pedang, dipancung, dicocok depan mata dia, ataupun anak dia itu dicampak ke dalam sungai Nil, lantas dimakan buaya sungai Nil, ikan-ikan sungai Nil yang carnivore dan sebagainya. Mana satu pilihan yang dia nak buat? Bayangkan tuan-tuan, andai puan-puan, saudari-saudari berada di tempat ibu Nabi Musa AS. How stressful you are. Mungkin tuan-tuan perempuan belum kahwin lagi, kan? Kalau siapa yang dah kahwin, tahu rasa deliver baby tu macam mana. Dia punya rahmat, dia punya cinta, dia punya sayang, masya-Allah. Kan? Nak dibunuh tak sampai hati. Memang tak tahanlah, kompom-kompom. Nak letak anak dekat Sungai Nil, lagilah. At least kena bunuh depan mata, nampak nasib dia macam mana. Letak dekat dalam sungai, tak tahu nasib dia jadi apa. Mati tenggelam ke, kena makan dek buaya ke, kena makan dek ikan-ikan ke. Allahu alam. Namun bukanlah ibu Nabi Musa ni dia meletakkan
Nabi Musa AS dekat sungai tu, dia letak kat sungai macam tu, biar anak tu berenang sendiri. Tak adalah macam tu. Kan? Bukan macam tu. Dia letak kat sungai, maksudnya Nabi Musa berenang ke Ustaz? Tak, bukan macam tu. Sabar. Allah Ta'ala kata dalam surah Taha, Allah Ta'ala kata, An yaqdhi fihi fit tabut. Kamu letakkan dia dalam tabut, dalam peti. Dalam peti. Sebuah peti. Sebuah peti. Okay, sebuah peti. Sebuah peti yang tertutup rapat, terkunci rapat, tak boleh dibuka, tak boleh dimasuki air. Tak boleh dibuka, tak boleh dimasuki, tak boleh dibuka secara senang lah. Okay? Tak boleh dibuka secara senang dan tak boleh dimasuki air. Adalah ruang-ruang udara di atas, supaya Nabi Musa boleh bernafas. Supaya bayi yang tadi boleh bernafas. Lalu, An yaqdhi fihi fit tabut, faqdhi fihi fil yam. فليلقه اليم بالساحل فاقذي فيه في اليم. Maka engkau letakkanlah dia di pinggiran-pinggiran sungai Nil, di tepi pinggiran sungai Nil. Letaklah dia di pinggiran sungai Nil. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi, kepada ibu Nabi Musa AS. Ketika itu punya stressful punya keadaan, amat stres, amat tekanan, tak tahu nak cakap macam mana lah. Emosi dia amat berkecamuk, amat keliru. Iblis datang kepada mak Nabi Musa. Iblis kata, macam yang saya cakap tadi. Kau nak ikut kau punya Tuhan punya arahan tu. Baik baby kau ni kena bunuh depan mata kau tahulah apa jadi. Daripada kau nak kena letak, nak kena ikut arahan Tuhan kau, nak kena ikut arahan Allah, malaikat ni bagai, kan? Kau letak kat laut, tak pasti anak kau ni mati tenggelam kau. Mati kena makan buaya kau. Mati kena makan ikan kau. Kan? Antara these two choice, it's better. Kata Iblis kan, it's better for you untuk lihat anak kau mati depan mata kau. Tapi adakah ibu Nabi Musa AS menuruti Iblis? Sekalipun emosi dia amat at the lowest point, dia nangis je. Mana tak nangis tuan-tuan? Anak tak selamat. Anak tak selamat takkan tak nangis. Anak diancam bunuh. Ibu mana tak nangis? Ibu mana tak risau? Ibu mana yang tak sedih? Tapi dia tetap yakin dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap yakin dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, buat. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu takut. Wahai ibu Nabi Musa, kamu jangan takut tentang nasib anak kau ni. Jangan takut. Wala tahzani. Jangan kamu sedih, wahai ibu Nabi Musa. Inna radduhu ilaik. Kami pasti, Allah dan tentera-tenteranya pasti akan radduhu ilaik, akan mengembalikan bayi yang comel ini, bayi yang sehat ini, bayi yang bakal jadi hebat ini kepada engkau, wahai ibu Nabi Musa. Aku akan kembalikan anak ini kepada engkau, wahai ibu Nabi Musa. Waja'iluhu minal mursalin. Dan akan kami jadikan dia dalam kalangan Rasul yang dijanjikan oleh Ibrahim menyelamatkan bangsa ini. Mana tak yakinnya ibu Nabi Musa AS. Nampak ibu Nabi Musa AS berjiwa tauhid dan berjiwa dakwah dan berjiwa perjuangan. Dia yakin dengan ramalan Nabi Allah Ibrahim AS. Baik. Ya Allah, ini perjanjian antara aku dengan engkau. Walaupun, yes, Allah Ta'ala kata jangan sedih, jangan nangis. Memang dia sedih, dia nangis. Tapi dia put aside all of that. Dan yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata, inna raduhu ilaik. Kami akan kembalikan kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin. Dia akan jadikan dia orang yang hebat. Itu dua janji. Tak akan terpisah dan akan jadi orang yang hebat. Akan jadi someone. Mana taknya Nabi ibu Nabi Musa ni tekad. Penuh azam. Kerana apa? Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala itu menggembirakan hatinya, memujuk hatinya. Yes, Allah Ta'ala will reunite us. Akan menggabungkan kami semula. Mempertemukan kami semula. And Allah will make him someone great. Allah akan jadikan dia someone yang hebat.
ibu Nabi Musa tekad walaupun dia memang sedih. Tak nafikan lah. Overthinking tu ada. Kerisauan tu ada. Itulah yang menatijahkan sabar dan pahala. Kan? Bukanlah erti katanya, oh ibu Nabi Musa gembira. Dia meletakkan anak dia peti dekat sungai ni dengan penuh senyuman. Tak, mana ada senyum. Sedih. Nangis. Eh? Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Lalu ibu Nabi Musa pun meletakkan Nabi Musa yang berada di dalam peti di sungai Nil. Letak kat sungai Nil, biarkan. Dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan. Dalam kepala otak tuan-tuan, scene begini berlaku depan mata. Bayangkan. Ibu yang sayang anak. Letak anak dekat sungai. Dua-dua ada risiko mati. Mati kena bunuh dengan pedang, mati tenggelam ataupun dimakan oleh haiwan-haiwan sungai. Bayangkan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada ibu Nabi Musa juga untuk menyuruh kakak Nabi Musa alaihissalam dan kakak kepada Harun yang bernama Maryam. Maryam ni bukan Maryam ibu Nabi Isa. Itu ratusan tahun lamanya. Ni Maryam kakak Nabi Musa alaihissalam. Kakak kepada siapa? Kakak kepada Nabi Musa. Nabi Musa ada kakak, nama dia Maryam. Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Okay? Sebab itu waktu Maryam alaihissalam, ibu Nabi Isa, bawa Nabi Isa, kan, lahirkan baby tanpa ayah, tanpa suami. Bani Israel anggap, pelik ni, macam mana boleh lahir tanpa suami pula ni? Dah mula tuduh macam-macam. Mula tuduh, ini buat macam bukan-bukan lah ni. Kan? Bani Israel panggil apa dan surah Maryam? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai kakak Harun. Maksudnya apa? Wahai Maryam, nama kau ni dah sama seperti nama kakak Nabi Musa, nama kakak Nabi Harun. Dah sama seperti nama orang hebat. Nama dah hebat dah. Perangai tu, macam tu lah dia orang kata. Kan? Bukannya Maryam kakak Nabi Musa ni mak Nabi Isa. Bukan bukan. Okay? So, kakak dia, mak dia kata, Maryam ikut tepi-tepi sungai tu. Maksudnya bukanlah tawakal tinggal. Tak. Allah Ta'ala wahyukan juga, ilhamkan juga kepada mak Nabi Musa ni agar suruh kakak Nabi Musa, anak sulung dia, Maryam, tengok peti yang dalam ada baby Nabi Musa tu, Nabi Musa tu, tengok ke mana peti tu pergi dekat sungai. Ke mana peti tu pergi. So Maryam pun lari, tengok. Kerana apa? Kerana aliran deras, begitu deras tuan-tuan. Aliran air sungai Nil begitu deras. Tak percaya, pergi bersih, tengok. Tengok air dia macam mana. Kan? Dia bukan sungai Lui, sungai Tasik Putrajaya. Sepu-sepu je. Tak, tuan-tuan. Okay? Aliran dia deras. Sungguh deras. Sungguh ganas. Okay? Sungai Nil ni. Laju. Maryam pun berlari. Tengok. Rupa-rupanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Bayi yang ditakdirkan Allah Ta'ala bakal menjadi orang yang hebat ini, dia berlabuh di mana? Dia berlabuh di pinggiran-pinggiran, kawasan pinggiran sungai Nil di sisi istana Fir'aun. Istana Fir'aun ni dia buat istana tepi sungai Nil. So dia buat pemandangan cantik lah. Tepi sungai. Cantik. Kan boleh mandi-manda. Kan boleh mandi-manda. Kan boleh mandi-manda. Cantik. Pada suatu hari, dan memang setiap harilah, Fir'aun dan permaisuri dia akan duduk bertakhta di singgah sana di tepi sungai untuk menenangkan fikiran, untuk saning, untuk berjemur kan, untuk tengok sungai, cantiknya, untuk menikmati alam semula jadi. Tengok dayang-dayang bermandi-manda kan, permaisuri turun bersama dayang, tengok kan. Pada suatu hari, peti yang mana ibu Nabi Musa AS campakkan dalam sungai Nil itu berlabuh, berhenti di destinasinya di pinggiran sungai Nil
di kawasan istana Firaun. Firaun nampak dari jauh, peti apa tu? Kan, peti apa tu? Tengok peti apa tu? Lalu Firaun mengarahkan dayang-dayangnya melihat. Sebab dayang-dayang tengah mandi-mandi ni dekat sungai ni. Kan, tengah bermain air di sungai lah. Kan? Diriwayatkan, dihikayatkan. Okey? Ataupun dalam riwayat lain, tentera dia suruh masuk dalam sungai. Tengok. Ambil peti itu. Dan peti itu berada di celah-celah pokok tumbuhan-tumbuhan di sungai. Bayi itu berada di celah pokok di sungai. Maka sempena dengan itu, sempena dengan itu, sabar dulu. Firaun mengambil bayi tersebut. Firaun mengambil bayi pula. Firaun mengambil peti tersebut. Firaun mengambil peti tersebut. Lalu Firaun pun buka. Ternyata di dalamnya ada seorang bayi lelaki yang comel, yang cantik, yang gebu, yang comel lah, yang comel. Baby, comel. Mulus, elok dia punya muka dia. Cantik. Subhanallah. Firaun buka tu di hadapan isteri dia, permaisuri dia, yang bernama Asiyah binti Muzahim. Manakala Firaun waktu tu nama Al-Walid. Al-Walid bin Mus'ab. Al-Walid bin Mus'ab. Itu nama Firaun pada zaman tersebut. Okay? Nama Arab dia. Nama Arab dia. Al-Walid bin Mus'ab. Dia punya isteri nama Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Ketika melihat bayi tersebut, Firaun mahu membunuh bayi tersebut. Kerana apa? Kerana takut-takut bayi ini adalah bayi Bani Israel. Dia kata macam tu lah kan. Takkan saya nak berlakon jadi Firaun pula. Kan? Takut-takut bayi ini adalah bayi Bani Israel. Mana kita tahu? Kan? Firaun bengang tengok. Bayi, baby. Bunuh. Takut-takut ini bayi Bani Israel. Takut-takut ini yang akan menghancurkan kerajaan aku. Bunuh. Lalu tentera-tentera sudah merampas bayi ini. Hampir dibunuh. Hampir dibunuh. Oh, Ustaz Adam cerita bukan semangat lagi. Ya, semangat. Hampir dibunuh. Namun Asiyah binti Muzahim kata, apa? Apa kata permaisuri? La taqtuluh. Jangan bunuh dia, bang. Kata permaisuri Firaun. Siapa? Asiyah binti Muzahim. Kenapa jangan bunuh? Kerana Nabi Musa alaihissalam ketika dibuka peti itu, Nabi Musa alaihissalam punya comel, punya cantik, punya aura, dia membuatkan sesiapa sahaja yang memandang kepada wajah Nabi Musa yang masih baby, kan? Even sampai ke besar pun. Siapa sahaja yang pandang wajah Musa akan dapati malahatun wa hasanan. Akan dapati keseronokan, kecintaan, kebaikan, kesempurnaan. Siapa yang pandang wajah Nabi Musa akan cinta kepada Nabi Musa. Daripada kecil sampai besar. Subhanallah. Itu yang Allah Ta'ala kata dalam surah Taha. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ. Yang akan diambil peti itu, wahai ibu Nabi Musa, kamu campak bayi ini dalam peti ke dalam sungai Nil, ikut air sungai Nil, nanti musuh aku akan ambil peti ini. Musuh aku dan musuh Nabi Musa ni, musuh bayi ni, akan ambil bayi ni. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Akan diambil oleh musuh aku, iaitu Firaun. Dan musuh bayi ni juga, iaitu Firaun lah. Kerana bayi ini bakal jadi samuan, bakal lawan Firaun. Tapi Allah Ta'ala nak takdirkan yang membesarkan, yang menjaga, yang memberi pakaian, kemewahan dan sebagainya kepada Musa, dari baby sampai besar, Firaun lah. Firaun lah. Keluarga Firaun lah yang mendidik baginda, memberi kesenangan kepada baginda, mengajar baginda. Subhanallah. Dan ketika dibuka tu baginda hampir dibunuh. Namun wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni.
Dan kami berikan kepada kamu mahabbatan minni, kecintaan daripada aku. Maksudnya apa? Siapa yang tengok Nabi Musa akan jatuh cinta kat Nabi Musa. Sebab Allah Ta'ala rezeki kan, siapa tengok Nabi Musa, cinta. Daripada kecil, daripada baby sampai besar. Siapa tengok Nabi Musa, kana lahu malahatan wa hasana. Akan nampak, enjoynya saya tengok baby ni, comelnya, handsome-nya. Kan? Sampai besar pun sama, handsome-nya. Baiknya lelaki ni. Subhanallah. Siapa tengok Nabi Musa akan cinta kepada beliau. Akan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Asiyah tengok, Asiyah kata, comelnya. Kita pun tak ada anak, bang. Janganlah bunuh dia. La taqtuluh, kata Permaisuri Firaun. Asa an yanfa'ana. Boleh jadi lelaki ini, bayi lelaki ini akan memberi manfaat kepada kita. Au natakhidahu walada, ataupun kita jadikan dia anak angkat kita. Kita pun tak ada anak, bang. Kita pun tak ada anak. So bayi ni adalah rahmat Tuhan kepada kita, bang. Rahmat dewa kepada kita, kata Asiyah. Kan, rahmat dewa. Waktu tu dia belum masuk Islam lagi. Adalah rahmat pemberian daripada dewa kepada kita. Janganlah bunuh dia, bang. Kan? Bahkan dalam ayat lain, apa kata Permaisuri? Apa kata Asiyah? Permaisuri Asiyah kata apa? La taqtulu. Kan? Qurratu ainin li walak. Abang, bayi ni boleh jadi penyejuk mata buat saya dan buat abang juga. Abang tu keras semacam je. Baby ni lah yang akan melembutkan hati abang. Lalu Fir'aun kata apa? Oh, laki faqat. Amma ana, fala. Kata Ibn Abbas, ketika mana Asiyah kata, qurratu ainin li walak. Baby ni jadi penyejuk mata, penyeri hidup bagi saya dan abang. Pasal abang ni nak marah tak tentu pasal. Kan? Lalu Fir'aun pun kata, penyejuk mata awak je lah. Penyejuk mata sayang je lah. Saya tak. Kan? Baby ni tak ada. Lalu Ibn Abbas kata, kalaulah Fir'aun kata, okeylah, qurratu ainin li juga. Kan? Seperti mana Asiyah kata, qurratu ainin li walak. Kalau Fir'aun kata, okeylah, penyejuk mata saya jugalah. Kan? Nescaya Fir'aun akan beriman dengan Musa. Subhanallah. Subhanallah. Sebab apa Asiyah Allah Ta'ala takdirkan beriman? Kerana sejak kecil, dia rahmat kepada Musa. Allah Ta'ala beri dia hidayah, beriman, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada neraka Allah. Allah Ta'ala jadikan dia muslimah, muwahidah, mukminah, menuruti Musa AS. Menyokong dakwah Musa dalam istana. Subhanallah. Ada pun Fir'aun, sejak Musa kecil lagi, tak nak. Penyejuk mata awak seorang je. Kerana itu dia kafir. Kerana tidak ada rahmat. Iman adalah rahmah. Siapa yang tak ada rahmat, dia tidak ada iman. Siapa yang kejam, dia tidak ada iman. Imannya cacat. Jelas? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Asiyah pun kata, apa kita nak nama bayi ni ya? Apa yang kita nak namakan bayi ni? Oh, saya nampak bayi ni dekat sungai. Dan saya nampak, first sight saya nampak bayi ni, dia tersekat di celah-celah pokok-pokok di tepi sungai. Sungai, air dalam bahasa Qibti, mo. Mo maksud dia apa? Air. Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Dalam bahasa Qibti, syah. Maka saya namakan bayi ini, Asiyah kata, Mo Syah. Ataupun Moshe. Maka dalam bahasa Arab, Musa. Itulah dia sejarah nama Nabi Musa alaihis salam. Dan Nabi Musa alaihis salam pun membesar dalam istana seperti anak raja. Subhanallah. Seperti anak raja. Anak permaisuri anak raja. Dan Nabi Musa AS, waktu mula-mula jumpa tu, permaisuri Asiyah bagi dekat dayang. Nah, susukan dia. Nabi Musa, baby ni nangis, yo, kan? Nangis. Tak nak terima susu daripada semua orang. Tiba-tiba, ada seorang gadis perempuan
mengetuk pintu istana. Kan? Kerana mendengar bayi menangis. Kenapa bayi nangis tu? Kan? Ketuk pintu istana. Dia cakap dekat dayang tu, nak tak saya cadangkan? Hal adullukum ala man yakfuluh. Nak tak aku beri kepada kalian cadangan, beri petunjuk kepada someone yang boleh jaga bayi dengan baik. Maryam kakak Nabi Musa ni, kan? Dia ikut sampai ke istana, dia ikut. Tengok. Dia dengar Nabi Musa nangis, dah diselamat ambil, dia ketuk pintu. Dia tahu Nabi Musa ni tak, dia asyik nangis dia sebab tak boleh terima susu lah ni. Dia ketuk pintu istana, dia kata, nak tak, kan, saya cadangkan someone yang boleh susukan bayi ni. Lalu dayang sampaikan kepada Asia. Asia kata, anything for my son. Siapa-siapa saja yang boleh susukan, saya akan bagi dia semua kesenangan. Untuk anak angkat saya yang baru ni, yang saya cintai, yang saya amat sayangi. Subhanallah. Asia amat sayangkan Musa AS. At the first sight. Pada pandangan pertama beliau. Rahimahullah. AS. Lalu, Maryam pun kata, okey. Ada seorang wanita yang boleh menyusukan. Lalu dipanggil wanita itu ke istana dan susukan. Dan bayi itu, Nabi Musa AS, Moshe tadi, menyusu dengan baik, menerima susuan daripada wanita ini. Siapakah wanita ini? Wanita ini ialah ibu baginda sendiri. Subhanallah. Cantik tak susunan Allah Subhanahu Wa Taala? Cantik. Kerana itu jangan ragu dengan takdir Allah dan susunan yang Allah Taala telah susun tentang plot kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Selagi mana kita di atas al-Islam, at-Tauhid, as-Sunnah, kita di atas tawakul dan usaha, sehabis baik, kebaikan, kejayaan, kemuliaan pasti milik anda. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan segala mihnah, ujian, tribulasi, kesusahan yang kita lalui adalah untuk kemuliaan yang lebih tinggi dan lebih pasti. Begitulah yang berlaku. Dan yakinlah dengan janji Allah. Dan Allah telah menyempurnakan janji dia. Inna radduhu ilaik. Wahai ibu Nabi Musa yang akan meletakkan anak dia di dalam sungai ini, jangan risau. Kami akan kembalikan anak ini kepada anda. Benar tak Allah Ta'ala kembalikan? Sadaqallah. Benarlah Allah. Allah Ta'ala mengembalikan Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Selepas ibunya mentaati arahan Allah, meletakkan anaknya di dalam peti, menghanyutkannya ke dalam sungai ini. Kerana menuruti arahan Allah. Dan Allah juga yang mentakdirkan reunion ibu dan anak di istana Fir'aun. Bahkan Asia menganugerahkan banyak anugerah, banyak kesenangan kepada ibu Nabi Musa AS ini. Yang dia tak tahu. Dia tak tahu ibu Nabi Musa. Kan? Dia tak tahu tu ibu Nabi Musa AS. Dia anugerahkan kepada tukang susu tu. Diriwayatkan ketika mana ibu Nabi Musa nampak Nabi Musa balik, kan? Hampir sahaja ibu Nabi Musa tu menjerit, anakku, anakku menjerit. Tapi kalau dia jerit tu habislah, sebab dia tahu ni orang Bani Israel ni, perempuan ni Bani Israel, anak dia Bani Israel, dah kena bunuh. Kan? Tak, tapi Jibril AS kata jangan, tutup mulut. So dia nak sebut anakku tu dia macam terkaget, tergagap. Tak boleh sebut. Allah Ta'ala selamatkan. Nampak tak betapa tertekannya situasi itu? Betapa tertekannya seorang ibu yang mana tak boleh nak claim, that's my son. Tapi cukuplah dia dapat tahu bahawasanya anak dia selamat. Selamat, bukan selamat saja. Selamat di bawah jagaan diraja. Subhanallah. Selamat di bawah jagaan diraja. Dan Nabi Musa AS membesar dengan penuh kesenangan, penuh kekayaan, penuh kemewahan di dalam istana diraja, istana Fir'aun, menjadi anak kesayangan kepada permaisuri Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Maharaja Fir'aun yang kaya, yang hebat, yang berkarisma, yang berwibawa, Maharaja Mesir ketika itu yang amat berkuasa, pemegang empire. Musa AS membesar sebagai anak raja. Bukan anak dayang, anak pembantu istana, bukan. Anak raja. Itulah dia berakhir episode pertama, tribulasi kelahiran Nabi Musa AS. Pelbagai kesusahan yang dialami, akhirnya kesenangan menjadi destinasi.
Akhirnya kemudahan dan bantuan Allah yang turun. Namun, apakah kesenangan itu berkekalan selama-lamanya? Tidak. Dunia adalah tempat untuk diuji. Lepas senang susah, lepas susah senang, lepas senang susah, lepas susah senang, lepas susah susah senang, susah senang, susah senang. Bernaik turun, naik turun, naik turun, naik turun, bergolek-golek, golek-golek, golek-golek roda putar kehidupan. Begitulah sunnatullah. Berakhir episode pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat menjawab kuis yang akan kami berikan sebentar lagi. Syarat tuan-tuan dan puan-puan mendapat info-info yang telah saya sebarkan ini secara tuntas, padat, kesemuanya tuan-tuan berjaya catat, berjaya ingat. Dan kalau tak ingat, insya-Allah ada rakaman. Tapi tak janjilah rakaman dalam masa terdekat, kan? Tak janji. Insya-Allah lah kami usahakan dalam masa terdekat, insya-Allah taala. Tuan-tuan dan puan-puan, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu esok pada jam 10 malam pada jam yang sama esok pula dengan tajuk apa tajuk dia? Apa tajuk dia? Anak diraja ke pelarian. Betul tak? Anak diraja ke pelarian. Insya-Allah taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yes, anak diraja ke pelarian. Episod yang kedua esok insya-Allah taala. Bertemu lagi. Stay tune. Jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lari daripada perjuangan 10 malam ini. Teruskan bersama kita menelusuri sirah Nabi Musa Al-Kalim, Nabi Allah yang agung. InsyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujaddadan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaih. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita boleh berhenti rekod. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Okay, jazakallah khair. Allah yajzikumul khair, Allah yajzikumul khair. Jangan lupa sentiasa baca berkenaan Nabi Musa AS. Baca surah-surah dalam Al-Quran tentang Nabi Musa AS. Itu homework tuan-tuan dan puan-puan. Supaya tuan-tuan ada gambaran yang umum.